sungguh. Belakang tu dia. Dia kita tepuk lah kan dia. Kan tadi dia ada cerita. Nanti dekat dia. Ada jangan cakap betul dia. Tak ada zoom lagi lah. Lengur. Kau tu lengur tangan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada para juri, para guru dan para hadirin sekalian. Pada pagi yang indah dan berbahagia ini, kami dari saya pada petang yang indah dan berbahagia ini, kami dari pasukan Deep in Genetical Regeneration melalui syarikat induk kami, Ekpert Corporation, ingin mempersembahkan kepada anda produk kami yang diberi nama Ekpert The Egg Fertilizer. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kami perkenalkan produk kami, izinkanlah saya perkenalkan carta organisasi kami terlebih dahulu. Baiklah, melalui syarikat induk kami, Deep in Genetical Regeneration, ahli-ahlinya ialah Ketua Projek Muhammad Amin Syakir bin Muhammad Asri, Penolong Ketua Projek Aina Nabila binti Nur Salihin, Setiausaha Siti Humrah binti Kusnan, Penolong Setiausaha iaitu saya sendiri Ahmad Humaydi bin Hussein, Bendahari Nur Syakilah binti Nasri. Dan begitu beliau tak dapat berada bersama kita pada hari ini kerana beliau mengalami masalah keluarga. Dan begitu beliau digantikan oleh penggantinya iaitu Anis Surati binti Husaini. Seterusnya penolong dari yang berada di belakang sana iaitu Muhammad Aiman bin Muhammad Syukri. Baiklah, apakah itu kulit telur? Apakah saya takkan gambar di sini? Baiklah, seperti anda semua tahu, telur merupakan salah satu daripada bahan uji yang penting untuk makanan kita di negara ini. Apabila kebanyakan makanan di negara kita menggunakan telur, nah begitu tersentuhlah kita sama menggunakan telur, kulitnya satu dibuang begitu saja, bukan? Jadi kami yang merupakan syarikat Ekpert The Egg Corporation melalui syarikat induk kami Deep Genetical Regeneration berfikir bahawa kulit telur ini mungkin boleh digunakan untuk kegunaan lain. Jadi kami melalui strategi kami dan juga prinsip kami iaitu Think Differently, berfikir bahawa kulit telur ini mungkin boleh digunakan untuk kegunaan lain. Jadi setelah kajian dan pemerhatian selama 2 bulan, akhirnya terciptalah baja kami yang diberi nama Ekpert yang berasaskan daripada kulit telur. Baiklah, seperti anda tahu, kulit telur memang diketahui mempunyai berbagai khasiat. Kulit telur juga mengandungi 99% kalsium karbonat yang merupakan elemen terpenting dalam industri agrikultur dan juga sebagai nutrisi terbaik untuk pokok. Tambahan pula, telah diketahui juga kulit telur ini juga sangat sesuai untuk dijadikan bahan yang boleh mengelakkan serangan perosak daripada menghabisi tanaman kita. Baiklah, antara gunaan kulit telur ialah yang saya telah beritahu sebagai baja yang murah dan mudah didapati. Kerana kulit telur boleh didapati di mana-mana saja. Lihatlah di belakang kedai makan atau belakang rumah kita, tertentu pasti ada kulit telur. Tambahan pula, dia juga boleh digabungkan dengan baja kompos sebagai upgrade lah, jadikan sebagai baja. Tambah pula, yang katakan tadi, boleh dijadikan sebagai bahan racun perosak semua jadi. Lain daripada dijadikan sebagai baja, kulit telur juga telah diketahui boleh digunakan sebagai bahan kraftangan. Artis akan menggunakan kulit telur ini lalu diukir untuk dijadikan sebagai alat-alat yang boleh dijual kepada sebagai bahan seni. Dan juga pelukis boleh menggunakan kulit telur. Dan sejak daripada dahulu lagi untuk digunakan sebagai elemen penting untuk jadikan warna putih. Baiklah, dengan saya tunggu. Kami akan perkenalkan produk kami yang bernama Ekpert dengan inisiatif baru kami untuk perkenalkan baja kompos alah baru yang digunakan sepenuhnya dengan bahan kita semula, iaitu Ekpert ataupun The Egg Fertilizer. Baja yang kami hasilkan ini merupakan hasil kajian dan pemerhatian kami selama 2 bulan. Berikutlah gambar produk kami jika anda mahu lihat. Baiklah, komposisi produk. Sudah namanya Ekpert, dia sentuh bahannya ialah kulit telur. Jadi apakah kegunaan kulit telur dalam baja kami ini? Jadi berikutlah kegunaannya.
Antaranya adalah mengandungi kalsium yang membantu pertumbuhan pokok dan boleh digunakan sebagai baja yang murah. Tambahan pula, dia mengandungi kalsium karbonat setelah saya katakan tadi, yang turut membantu menetralkan tanah yang berasid. Tambahan pula, dia mengandungi nitrogen yang berfungsi untuk baja pokok untuk menghasilkan protein dalam bentuk enzim. Baiklah, selain kulit telur, kami pasti mencampurkan dengan bahan-bahan lain. Namun begitu, bahan-bahan yang kami gunakan semuanya adalah bahan-bahan kita semula. Kami gunakan kulit udang, kulit ketam dan juga baja kompos itu sendiri. Jadi apa kegunaan mereka ini? Kulit udang mengandungi chitin yang meningkatkan sistem pertahanan pokok. Tambahan pula, dia membantu memurahkan parasit dan patogen yang berbahaya pada pokok. Kulit ketam mengandungi kalsium yang penting untuk tumbuhan pokok. Tambah pula, dia mengandungi fosforus untuk menguatkan akar. Dan juga mengandungi chitin juga yang menjadi racun serangga semula jadi yang mesra alam. Baiklah, baja kompos seperti anda semua tahu merupakan bahan yang juga terbuat daripada bahan organik. Gunaannya ialah untuk mengukuhkan struktur tanah tanaman, melandu, melepaskan nutrien dengan terkawal dan konsisten. Dia juga membantu mengawal kelembapan tanah. Dan akhir sekali membantu pokok untuk menekan sumber tanah yang asal dengan sepenuhnya. Baiklah, cara kami membuat produk ini adalah seperti berikut. Bahan-bahan yang ternyata seperti tadi dicuci terlebih dahulu untuk mengelakkan kotoran-kotoran terdapat daripada bahan tersebut daripada dicampur dengan baja. Selain itu, bahan-bahan yang saya cuci tadi dikisar dengan halus agar memudahkan bahan-bahan tersebut diurai menjadi baja. Tambah pula, bahan-bahan yang dikisar tadi pula dicampur bersama baja kompos dan digaulkan bersama. Bahan yang telah digaul tadi ditutup dan dijemur di bawah sinar matahari dan biarkan selama 2 minggu agar proses penguraian boleh berlaku. Akhir sekali, selepas 2 minggu, bahan-bahan ini dikeluarkan dan dibungkus. Baiklah, antara gunaan produk kami adalah seperti berikut. Sudah tentulah sebagai alternatif kepada baja teruan dan baja kimia yang sudah tentunya berbahaya kepada persekitaran. Tambahan pula, dia juga membantu meningkatkan kadar pertumbuhan pokok dengan kalsium. Tambahan pula, dia meningkatkan kualiti hasil tanaman. Dia juga membantu mengelakkan tanaman daripada secara bangkit rosak dengan kandungan chitin yang terdapat dalam baja kami. Dia juga membantu menetralkan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah, dan juga memberikan nutrien yang mencukupi kepada tanaman, dan akhir sekali menguatkan sistem pertahanan tanaman. Baiklah, baja teruan dan baja kimia turut mengenai kelebihan mereka. Tapi, apakah kelebihan produk kami? Kelebihannya adalah seperti terturut. Apple boleh bertahan lama dalam pokok. Kerana apple kurang mengenangi air, dia boleh bertahan lama dalam pokok dan memberikan nutrien secara berterusan kepada pokok. Jika dibandingkan dengan baja teruan yang mengenangi air, jadi sudah tentulah baja teruan yang akan cepat diserap dalam pokok, dan seterusnya menyebabkan baja teruan ini tidak bisa bertahan lama dalam pokok. Selain itu, apple sudah tentulah dengan harga yang murah. Dengan harganya itu RM2.50. Jika dibandingkan dengan baja teruan dengan harga yang mahal, mungkin lebih mahal daripada produk kami, mungkin. Selain itu, nutrien yang pada apple ini menyebabkan nutrien yang kami berikan secara berterusan. Kita katakan yang di atas tadi, apple ini boleh bertahan lama di dalam pokok. Ia tentulah nutrien yang diberikan secara berterusan kepada pokok. Berikan baja teruan, seperti yang saya katakan tadi juga, dia boleh bertahan lama dalam pokok. Dia sudah tentulah nutrien ini diberikan terus kepada pokok dan akan cepat habis dalam masa yang terdekat. Dan juga bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan organik. Jadi, kandungan asid yang terdapat dalam baju kami adalah rendah kebandingkan baju-baju teruan yang menggunakan kandungan asid tinggi kerana terdapat bahan kimia dan juga sebagainya. Dan juga bahan kami sudah tentulah dibuat daripada bahan-bahan organik jika dibandingkan dengan baju teruan yang menggunakan bahan-bahan sintetik dan juga bahan-bahan kimia. Berikut adalah berita aktiviti. Aktiviti kami bermula seperti yang anda tahu daripada KMT IC pada 5 hingga 6 Mac 2011. Dalam KMT tersebut kami telah mendapat sedikit info tentang pertandingan TIC pada tahun ini. Butiran pertandingan berikut boleh dilihat di atas. Baiklah, bagi penyataan kawangan, saya dengan bangganya menjemput Ketua Pengarah Eksekutif Digital Generation Mama Misakir Bima Asri untuk bentangkan penyataan kawangan bagi Digital Generation 2011. Terima kasih kepada saudara Muhammad tadi. Pada bulan April yang lalu, kami telah menerima wang modal sebanyak RM500, di mana wang modal ini kami telah bagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, mengikut kumpulan yang diperlukan. Di mana kumpulan A hanya memerlukan wang modal sebanyak RM150, manakala kumpulan B hanya memerlukan RM350. Ini kerana kumpulan A tidak memerlukan wang modal yang banyak. Setelah kami berjaya menghasilkan produk kami cuba memasarkannya di pasaran, tapi tanpa diduga
pasal produk kami mendapat galakan oleh masyarakat di luar sana dan yang secara tidak langsung dapat menambah keuntungan. Jualan kami juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor penyerahan produk. Faktor penyerahan produk yang baru telah menarik orang ramai untuk mencubanya. Selain itu, faktor cuaca, di mana sepanjang aktiviti jualan kami, cuaca begitu baik dan tidak mengganggu sebarang aktiviti jualan kami. Selain itu, bahan mentah. Faktor bahan mentah ialah kami mendapat bahan mentah secara berterusan dengan di mana kami buat perjanjian dengan gerai-gerai makanan yang menggunakan kulit telur dalam masakan harian mereka. Selain itu, tempat jualan. Kami milih tempat jualan iaitu di mana mendapat tumpuan orang ramai seperti di internet dan pasar tani. Dan dapatlah dengan ada faktor-faktor ini kami dapatlah meningkatkan jualan kami. Kat sini. Ikut ada pernyataan ekor kami dengan banyaknya sebanyak RM150 kami telah membeli berbagai barang yang diperlukan untuk buat bajet effort. Bila. Jumlah perbelanjaan kami ada sebanyak RM120 dan terdapat baki sebanyak RM22. Baki ini kami telah menggunakannya sebagai kos pengangkutan kami untuk menjual bajet kami di tempat-tempat yang berikut adalah wang masuk kami iaitu keuntungan. Kuantiti kami telah berjaya menjual sebanyak 55 bungkus di kawasan sekolah, iaitu para guru dan pihak sekolah telah memberi banyak sokongan dan dorongan kepada kami untuk meneruskan aktiviti jualan kami. Secara tidak langsung ia telah memberikan suntikan semangat kepada kami untuk meneruskan aktiviti jualan kami. Jumlah keuntungan yang kami telah memperoleh selama 2 bulan, iaitu pada bulan 5 dan bulan 6 ialah RM290.50. Berikut adalah aliran keluar. Kami telah menggunakan sebanyak RM128 untuk menghasilkan bajet effort ini. Daripada kredit dan debit tadi dapatlah kami melihat keuntungan besar yang kami perolehi iaitu sebanyak RM134.50. Berikut ada geran jualan. Tentu ada tanya, mengapakah pada bulan April tiada sebarang jualan? Ini kerana pada bulan April kami hanya memberi sampel contoh kepada sasaran yang kami hendak jual kepadanya. Dan pada bulan Mei pula kami pergi aktif dalam menjalankan aktiviti jualan ini. Manakala pada bulan Jun kami kurang pergi aktif kerana sibuk dengan persiapan untuk pada hari pertandingan tersebut. Sasaran jualan kami antaranya adalah guru sains dan pengusaha sendiri, di mana guru sains dapat menggunakan produk kami sebagai dalam pembelajaran pembelajaran. Dan selain itu, pengusaha dapat menggunakan bajet kami dalam meningkatkan kualiti pokok tersebut untuk dijual. Selain itu, pada pekebun dan suri rumah, di mana pekebun dapat menggunakan bajet kami ini untuk meningkatkan kualiti tersebut dan meningkatkan pertumbuhan pokok tersebut. Oh, perok. Dan suri rumah pula dapat menggunakan bajet kami ini untuk meningkatkan kesegaran pokok tersebut agar kelihatan lebih segar dan cantik dipandang. Kawasan pasaran kami telah memilih tempat yang strategik, iaitu tempat tumpuan orang ramai, di mana antaranya adalah Expo Pertanian, pasar tani, pusat-pusat berseri, kedai burger dan kawasan sekolah. Secara urusannya kami merasa produk kami ini dapat pergi jauh lagi apabila jika diteruskan pada bulan-bulan pada masa hadapan. Jika dapat dilihat di sini, ini adalah pokok-pokok yang kami gunakan bajet effort dan tidak menggunakan. Ini adalah antara gambar-gambar yang kami jalankan di aktiviti sekolah. Sekian, terima kasih. Tak ada gambar lompat. Gambar lompat tak ada. Saya ada banyak soalan. Yang pertama, tataran jualan. Tataran jualan tadi. Kalau tataran jualan tadi, kalau saya nampak itu suri rumah.
Jadi kalau surah rumah macam mana? Kita jual tak? Surah rumah. Dah kamu target tadi suri rumah ni kan? Jadi kalau orang lelaki macam mana? Kami akan cuba menerangkan kepada mereka dengan apa proposal kami, apa bajet yang kami jual ini, agar di mana bajet-bajet ini dapat dapat meningkatkan pertumbuhan di sekitar mereka, dan secara tidak langsung dapat mencantikkan lagi landscape mereka di rumah mereka. Okey, saya juga kenal tadi dengan kulit ketam dan kulit udang. Dia dapat bekalan yang banyak. Kalau saya kata untuk jadikan dia sebagai satu bisnes. Baiklah, seperti yang anda tahu, kulit ketam dan kulit udang juga kami dapatkan di kedai-kedai makan. Selain itu, kami juga seperti yang kami tahu, kami juga manusia perlu makan. Jadi kami makan kegunaan kulit ketam itu, selain kami akan simpan sedikit. Kami dah kumpulkan secara lawan dengan bantuan kawan-kawan dan juga guru-guru. Tambahan pula, kedai-kedai yang kami datang amat murah hati dan berikan kami kulit udang dan kulit ketam itu dengan harga murah. Malah ada yang berikan secara percuma. Kalau kita tengok yang ini, kita berkenaan dengan dia kata daripada kita bagaimana daripada to wealth, orang kata waste to wealth, daripada bahan buangan kepada kekayaan. Jadi kalau bahan buangan itu sikit sangat, kalau kita ketam sikit, jadi kita nak proseskan sebab banyak ni berbulan. Kalau tengok dari segi target ataupun pasaran yang tuan-tuan daripada syarikat tuan-tuan nak membesar ni, saya ingat kalau kulit ketam dan kulit udang itu memerlukan yang banyak. Itu yang soalan saya tadi. Satu. Yang kedua, proses untuk